warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini Ustaz akan teruskan lagi pelajaran pendidikan Islam tahun 6, iaitu bidang akidah yang bertajuk Allah bersifat sama. Harap adik-adik semua bersedia untuk belajar. Baiklah adik-adik, sebelum Ustaz meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik boleh merujuk buku teks ke surat 69, 70, 71, 72 dan 74. Jadi marilah kita memulakan pelajaran kita, insya-Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah bersifat sama? Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Jadi murid-murid semua, kita kena yakin, kita wajib beriman bahawasanya Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Sifat kesempurnaan itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lemah itu ialah milik kita manusia. Jadi di antara sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah Maha mendengar. Allah mendengar tidak seperti manusia, iaitu memerlukan alat seperti telinga, seperti alat pendengaran bagi orang yang kurang pendengaran. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terhad, tidak terbatas sebagaimana pendengaran kita. Allah mengetahui apa yang berlaku, Allah mendengar apa yang berlaku di Malaysia, Allah mendengar apa yang berlaku di Arab Saudi, Allah mendengar apa yang berlaku di China, di India, serentak dalam sesuatu masa. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar bisikan hati, Allah Maha mendengar apa yang kita mengumpat, apa yang kita berbisik tentang keburukan orang lain dengan kawan kita. Sebagaimana gambar dua orang sedang berbisik. Jadi jauhilah perbuatan yang tidak baik, iaitu mengumpat, mengata kepada orang lain. Apakah hukum beriman dengan Allah bersifat dengan sama? Hukumnya ialah wajib. Kita wajib beriman dengan sifat Allah, sifat sama Allah. Allah Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati. Hukum beriman dengan Allah bersifat sama, iaitu kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar, Allah ni Maha mendengar akan setiap sesuatu. Jadi kita sebagai manusia sentiasa mesti berhati-hati. Hendaklah kita sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan kita, percakapan kita dan juga bisikan hati kita. Kiranya kita ada perasaan yang tidak baik, itu pun Allah mendengar bisikan hati kita.
Allah mendengar percakapan kita. Baiklah, murid-murid semua. Dalil naqli, ini dalil Al-Quran yang mana Allah bersifat dengan sama, iaitu firman Allah Ta'ala, Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-224. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Baiklah, kemudian dalil akli. Dalil akli, Allah bersifat dengan sama. Dalil akal. Yang tadi dalil nakli. Dalil nakli iaitu dalil yang diambil daripada Al-Quran, hadis. Kemudian ni dalil akli, iaitu dalil yang kita boleh fikir dengan akal fikiran. Apakah dalil akli Allah bersifat dengan sama? Iaitu Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan, seperti tidak boleh mendengar. Kita manusia ni boleh mendengar. Kita manusia yang lemah ni boleh mendengar. Maka apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi lah, kerana Allah itu maha sempurna. Dan Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahawa Allah sentiasa mendengar. Oleh itu, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala kesempurnaan itu ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sifat kelemahan itu adalah merupakan milik kita manusia. Jadi Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Sifat sempurna, sifat mulia, yakni sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila Allah mempunyai sifat sempurna, sifatnya mulia, mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Apakah sifat kekurangan itu? Seperti tidak boleh mendengar. Murid-murid semua, apabila kita mempelajari dan kita meyakini serta kita beriman dengan Allah bersifat dengan sifat sama, yakni mendengar, maka kesan meyakini Allah bersifat dengan sifat sama. Apakah kesan? Bila kita yakin Allah bersifat dengan sama. Yang pertama, bila kita yakin dengan Allah Ta'ala ni bersifat dengan sama, maka kita akan menjaga pertuturan dan juga bisikan hati. Maka kita akan jaga pertuturan percakapan kita, dan kita akan jaga bisikan hati. Kita ada rasa tak senang hati, rasa susah hati, rasa timbul dalam hati kita ni, rasa tak puas hati. Maka bila kita yakin, maka kita insya-Allah mesti kita dapat menjaga pertuturan dan bisikan hati. Contohnya iaitu astaghfirullah. Cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Kita sebagai murid, bila cikgu, bila ustazah memberi latihan kerja rumah, maka kita jangan merungut di dalam hati, kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita rungut ke dalam hati itu. Ni
Jadi murid ni baguslah dia beringat. Murid ni bagus kerana dia beringat. Mungkin timbul dalam hati dia tu rasa tak puas hati bila cikgu bagi kerja rumah banyak pula tu. Kena bersabarlah. Kena bersabar. Kerana kita ni seorang murid tengah belajar. Kewajipan kita ni ialah belajar. Cikgu bagi latihan, cikgu ajar tu tujuan kerana nak suruh kita jadi orang yang berjaya. Orang yang memperolehi kejayaan di suatu hari nanti. Tengok gambar yang kedua. Kesan yakin dengan Allah bersifat dengan sama, iaitu sentiasa berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sentiasa berdoa. Kita akan sentiasa berdoa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila? Apabila kita ditimpa masalah, kita ditimpa musibah, kita ada problem, maka kepada siapakah? Kepada siapakah yang kita wajib memohon pertolongan? Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Seterusnya, kesan yakin dengan Allah bersifat sama. Yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan harian kita. Kita jadikan Al-Quran dan juga zikir sebagai amalan kita. Kerana Allah Maha mendengar. Bila kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang amat besar kepada pembaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca, kita akan memperolehi 10 pahala. Bukan bermakna alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi di situ kita dapat 30 pahala. Apatah lagi kalau kita baca banyak, maka banyaklah pahala yang kita perolehi. Begitu juga zikir. Kita perbanyak ke zikir. Zikir ni pun Tuhan bagi pahala yang banyak juga. Di antaranya zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak zikir-zikir. Jadi kelebihan kita membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir ini ialah ringan di lidah, berat pada timbangan. Ringan di lidah tapi berat pada timbalan. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Berat pada timbangan. Habibatani lirrahman, dicintai, dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah. Seterusnya, murid-murid, kesan beriman dengan sifat sama yang keempat, iaitu menjauhi maksiat lidah, seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat, serta mengumpat ataupun seperti mengumpat. Jadi kita yakin Allah Ta'ala mendengar, maka kita mesti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dosa seperti maksiat lidah. Kita mengeluarkan perkataan yang kotor, yang keji, kita mencerca, mencaci, menyumpah, dan juga kesat seperti mengumpat. Kita tengok orang tu, kita mengumpat. Kita tengok orang ni, kita mengumpat. Bila kita yakin Allah Ta'ala ni sifat sama, sifat mendengar, maka kita akan jauhi diri kita daripada mengumpat. Kerana apa? Kerana orang yang mengumpat ni diseumpamakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, orang yang mengumpat ni seperti memakan daging saudaranya
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah Ta'ala memperumpamakan, adakah kamu suka sekiranya kamu memakan daging saudara kamu yang telah mati itu? Fakarihtum, nescaya kamu akan membencinya. Seterusnya, murid-murid, kesan beriman yang kelima, iaitu bila kita yakin Allah Ta'ala bersifat sama. Dengan itu, bila kita laksanakan 4 perkara kesan yang di atas itu, maka hidup kita diberkati Allah. Contoh gambar tu, alhamdulillah kami hidup bahagia. Ia rumusan daripada pembelajaran kita pada kali ini, iaitu kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha Mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Murid-murid sekalian, bila kita telah mempelajari tajuk Allah bersifat sama ini, maka Ustaz kehendaki daripada anak-anak semua melakukan aktiviti di dalam kumpulan. Tetapi sekarang ini kerana kita berada dalam PKP, maka tukar, lakukan aktiviti oleh setiap murid. Iaitu yang pertama, membaca dalil nakli, ini tukar kepada menulis. Membaca itu tukar kepada menulis dalil nakli Allah bersifat sama dan terjemahannya. Mana dalil nakli? Tadi Ustaz dah terangkan dah. Ada dalam slide ni. Membaca tu tukar menulis dalil nakli Allah bersifat sama dan terjemahannya. Yang kedua, menyatakan arti sifat sama dan dalil aklinya. Menyatakan arti. Apakah arti sifat sama? Sifat sama bermaksud. Di slide yang kedua tadi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.